Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kami daripada kumpulan Negreto ingin membentangkan subjek hubungan etnik WMCW 2173, tajuk pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama Muhammad Zarif bin Zahari A171513, Muhammad Saiful bin Muhammad Yusof A171492, Muhammad Arif bin Hamdan A171493 dan Muhammad Khairul Anwar bin Rosman A171499. Okey, pengenalan untuk subjek ni, untuk tajuk ini, pemeriksaan pendidikan ke arah kesepaduan, iaitu pendidikan merupakan asas penyatuan dalam proses pembinaan negara bangsa berdasarkan pengalaman di negara luar seperti Perancis, Amerika Syarikat, Thailand dan Indonesia. Matlamat ini dicapai menerusi pelaksanaan dasar pendidikan untuk pelbagai komuniti etnik. Walaupun penerimaannya sehingga kini mencetus polemik, namun dasar ini berterusan dipraktikkan. Walaupun negara ini mempunyai dasar pendidikan kebangsaan dan dasar bahasa kebangsaan, tetapi dari sudut praktikan, dasar tersebut agak berbeza dengan negara berkenaan. Sistem pendidikan di negara ini berorientasikan komuniti etnik tertentu yang berkongsi kurikulum yang sama. Sistem ini disebut sebagai sistem pendidikan vernacular ataupun jenis kebangsaan. Okey, latar belakangnya. Komuniti Melayu, Cina dan India telah mempunyai sistem pendidikan tersendiri. Ini di Malaysia bersifat tradisi sebelum pihak British, penjajah British mencampuri bidang berkenaan. Dasar pecah dan perintah mengukuhkan lagi kedudukan sistem pendidikan vernacular. Malah usaha untuk menyatukan mereka di peringkat ini tidak timbul sehingga berlaku peristiwa Malay Union 1946 yang telah merupakan pengukuh usaha ke arah pembinaan negara bangsa. Okey, seterusnya komuniti yang terlibat. Di Malaysia ni komuniti yang terlibat adalah 3. Yang pertama komuniti Melayu, iaitu bangsa Melayu bersesuaian dengan nilai dan adat Melayu 2 sekolah di peringkat pertama, yang mana kita tahu sekolah yang pertama itu sekolah pondok ataupun pesantren yang menekankan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Arab sebagai pengantar Melayu sukatan, yang lebih menekankan pembacaan Al-Quran, hadis dan hal ehwal agama yang dibiayai oleh individu tertentu. Yang berjaya boleh melayakkan menyambung ke Mesir, Indonesia dan India. Ini dah dinyatakan, iaitu sekolah pondok. Okay. Dan yang kedua sekolah vernacular yang didirikan oleh British. Yang didirikan oleh penjajah British. Bahasa Melayu dikekalkan sebagai bahasa pengantar. Tumpuan lebih kepada membaca, menulis, pertukangan, pertanian bagi memenuhi kehendak luar bandar. Lepasan layak menyambung pelajaran ke Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI. Baik, seterusnya komuniti Cina. Cina iaitu negara Cina ke Tanah Melayu atau bangsa Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-3. Sekitar abad ke-19, populasi Cina makin bertambah bila mana berlakunya pergolakan di selatan Cina. Komuniti Cina mendirikan sekolah di setiap negara yang diduduki mereka. Menerusi pendidikan dan harta mereka mampu mengubah nasib ke status tahap yang lebih baik. Komuniti Cina menubuhkan sistem pendidikan yang menjurus kepada pendidikan Cina klasik. Maka British memberi peluang bagi membuka sekolah vernacular Cina yang mengekalkan bahasa pengantar dan nilai kecinaan ataupun nilai bangsa mereka lah. Sukatan pendidikan dan guru adalah berdasarkan negara Cina. Dia mengambil modul daripada negara Cina lah untuk pembelajaran di Malaysia ini, di Tanah Melayu ini, bagi mengekalkan identiti komuniti Cina di Tanah Melayu. Pada masa itu
Apa-apa pelajaran Cina, apa-apa modul-modul pembelajaran Cina akan diambil contoh daripada negara tanah besar Cina. Dan pada tahun 1920, pemikiran nasionalisme di China meresap masuk di tanah Melayu menerusi sekolah vernacular. Jadi British bertindak tegas bagi mengawal pendidikan vernacular dan mengurang campur tangan sepenuhnya dari Persatuan China. Seterusnya, komuniti India atau kaum India. Komuniti ini, bangsa India ini ke tanah Melayu meningkat pada tahun 1880 sehingga 1890 bagi memenuhi kehendak pasaran getah di British ke Eropah Barat. Mereka datang dari selatan India yang terdiri subtropik Bengali dan Tamil, iaitu etnik Bengali dan Tamil. Dan komuniti India ini tidak mempunyai dana keuangan bagi menubuhkan sistem pendidikan. British telah memberi peluang dan membuka vernacular Melayu, tetapi tidak ada sambutan kerana dengan kedegilan mereka. Sekolah vernacular India dibuka oleh pihak estate dan penerapan nilai ketamilan diberi keutamaan sukatan dan tenaga pengajar diambil dari India, dari negara India. Tetapi tidak ada sambutan, justru itu mereka tidak berpeluang memegang jawatan dalam pentadbiran British. Apa itu sekolah vernacular Inggeris? Sekolah vernacular Inggeris, pendidikan di tanah Melayu mula berkembang setelah penubuhan Penang Free School pada tahun 1816 secara percuma. Penang Free School dikuasai oleh mubalik Kristian dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bagi mengekalkan kualiti, dan kerajaan British telah mengambil alih sekolah dan mengeluarkan pegawai tadbir rendah yang memenuhi keperluan kuasa pentadbiran British. Komuniti Cina dan India menetap di bandar berpeluang besar memasuki sekolah tersebut. Melayu kelas atasan diberi keutamaan dari Melayu kelas bawahan, iaitu macam golongan bangsawan dan petani, diutamakan golongan bangsawan. Seterusnya, mereka juga berkebolehan memegang jawatan tertentu dalam pentadbiran British. Bagaimanakah perkembangan dasar pendidikan di Tanah Melayu? Era penjajahan Tanah Melayu pada 1800 hingga 1945, pendidikan British disediakan oleh British, iaitu free school, mubalik Kristian. Majoriti diberikan kepada kelompok Melayu atasan dan komuniti bangsa lain. Pendidikan vernacular difokus kepada Melayu kelas bawahan, ditubuhkan oleh Gubernur Cavenagh yang terletak di Pulau Pinang, Melaka dan seberang Perai. Ada 3 faktor komuniti kurang berpeluang memasuki pendidikan tersebut, iaitu yang pertama, mengekalkan adat resam agama Islam, dan yang kedua, lokasi yang berada di bandar yang lebih memberi peluang kepada komuniti Cina dan India. Dan yang ketiga, yuran yang agak tinggi sedangkan ekonomi komuniti adalah mundur. Dan masa itu memang ekonomi kita mundur dan tidak berkembang. Seterusnya, dasar pendidikan dalam tempoh 1945 hingga 1970 dan dasar Cheeseman pada 1946. Dan tempoh 1945 hingga 1970 adalah ke arah memupuk semangat kesepaduan sosialis dalam bidang pendidikan. Kesan daripada latar belakang budaya dan warisan peradaban yang berbeza, masing-masing mempertahankan sistem pendidikan dan bahasa ibunda mereka, iaitu Cina, India dan Melayu.
Dasar Cheeseman pada 1946. Kesan daripada peperangan. Kerajaan British mengubah dasar pendidikan ke arah penyatuan, bukan pemisahan antara komuniti etnik. Iaitu terdiri pada 3 cara, iaitu peruntukan pendidikan di peringkat rendah secara percuma dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Dan yang kedua, pendidikan Inggeris didedahkan kepada peringkat rendah dan yang layak boleh meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. Dan yang ketiga, peluang pendidikan yang sama kepada golongan wanita. Dan dasar ini tidak mampu dilaksanakan kerana kekurangan tenaga pengajar. Pada masa itu, tenaga pengajar tidak ramai. Maka tubuhlah jawatan kuasa hubungan antara kaum pada 1946. Matlamat jawatan kuasa hubungan antara kaum adalah bagi memupukkan semangat penyatuan dalam masyarakat majmuk yang membina sebuah negara yang baharu dan merdeka. Iaitu yang pertama, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah rendah. Dan yang kedua, sekolah kebangsaan ditubuhkan bagi menyatukan komuniti etnik dan menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan yang ketiga, bahasa ibunda masing-masing boleh diajar. Walau bagaimanapun, penyatuan sukar untuk dikecapi kerana setiap komuniti etnik mempertahankan sistem yang diwarisi. Maka tercetuslah laporan Burnish pada 1951. Matlamat laporan Burnish iaitu bagi memperbaiki dan menyemak sistem pendidikan di Tanah Melayu. Pada masa itu, satu corak telah dirangka bagi memenuhi bentuk masyarakat di Tanah Melayu. Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantaraan di sekolah rendah bagi memupuk kesepaduan etnik menerusi pendidikan. Seperti kita tahu, di Malaysia ini masyarakat majmuk. Jadi pendidikan ni boleh memupuk perpaduan semua kaum. Laporan ini juga kurang berupaya kerana wujud penentangan dari etnik yang bukan Melayu, selain Melayu. Seterusnya, laporan Fen Wu pada 1951 dan Ordinance Pendidikan 1952. Tujuan adalah untuk menyemak pendidikan komuniti kaum Cina, iaitu yang pertama, mempertahankan kedudukan sekolah Cina, kedudukan bahasa Cina sebagai bahasa terbesar di dunia. Gesaan sekolah Cina tidak memfokuskan bentuk pendidikan dari negara Cina kerana mereka telah mendiami Tanah Melayu. Usai laporan ini menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang sukar kerana ada sentimen yang kuat untuk mempertahankan bahasa ibunda masing-masing. Tindakan demikian menyusahkan usaha ke arah kesepaduan sosial. Dan Ordinance Pendidikan 1952 iaitu mengganti beberapa laporan sebelum ini, menetapkan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan di antara sekolah rendah. Tujuan untuk menjadikan sistem pendidikan sebagai teras penyatuan adalah sukar kerana sentimen yang amat tinggi memertabatkan bahasa warisan masing-masing. Bagi kaum Melayu, mereka merasakan bahasa Inggeris adalah salah satu ancaman kepada mereka sebagai orang asal di Tanah Melayu ini. Oleh itu, mereka mahukan kerajaan mengantar kedudukan bahasa Melayu. Bagi kaum Cina dan India, mereka menolak kerana menggugat bahasa dan budaya yang mereka warisi sebelum ini. Dan seterusnya, laporan Razak pada 1956. Laporan Razak 1956 menjadikan dasar pertama pendidikan setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi laporan Razak ni tercetusnya selepas kemerdekaan. Dasar ini juga lebih berpengaruh dalam memertabatkan peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan seterusnya dalam membina negara bangsa.
Apa dia? Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan yang kedua, jenis sekolah kebangsaan dan akan menggunakan bahasa Tamil dan Mandarin sebagai bahasa pengantar. Jenis sekolah. Dan yang ketiga, bagi memupuk kesatuan dalam proses pembinaan negara bangsa, bahasa Melayu dijadikan sebagai khusus wajib untuk semua pelajar. Dan yang keempat, pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu dilanjutkan ke peringkat menengah dan universiti. Laporan Talib 1960 dan Akta Pendidikan 1961. Laporan berperanan untuk memantau Ordinan Pelajaran 1957. Laporan ini juga telah diluluskan dan dimaktub dalam Akta Pendidikan 1960. Dalam laporan tersebut, isinya iaitu yang pertama, bahasa kebangsaan ialah medium perhubungan Malaysia. Dan yang kedua, menyeragamkan sistem pendidikan, peperiksaan dan persekolahan walau berbeza bahasa di peringkat rendah dan menengah. Dan yang ketiga, memberi pendidikan teknik dan vocational. Dan yang keempat, memberi penekanan terhadap pendidikan moral dan keagamaan bagi mengukuhkan semangat saling menghormati antara etnik dan yang berbeza. Dan seterusnya, perbezaan antara sekolah kebangsaan dan sekolah vernacular. Sekolah rendah yang dibiayai oleh kerajaan ada dua jenis, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Perbezaan pada dua sekolah ini adalah dari segi bahasa. Sekolah kebangsaan iaitu bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan iaitu bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Kurikulum kedua sekolah ini adalah sama, hanya cara pembelajarannya agak berbeza sedikit. Sekolah kebangsaan sukatan yang agak stabil, sekolah jenis kebangsaan sukatan yang mudah. Namun pihak Kementerian Falsafah Pendidikan Negara memenuhi untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Seterusnya, sekolah menengah. Setelah menamatkan pendidikan di peringkat sekolah rendah, lazimnya majoriti pelajar akan memilih untuk melanjutkan pengajian ke sekolah menengah kebangsaan kerajaan dengan kadar bayaran yang minimum. Pada peringkat menengah, bahasa pengantar utama adalah bahasa Melayu dan hak untuk mempelajari bahasa ibunda masing-masing juga dibenarkan. Kelas moral diwujudkan bagi menggantikan kelas bukan beragama Islam. Pada masa yang sama, sikap bertolak ansur, kefahaman budaya dan kefahaman boleh difahami oleh pelajar. Kefahaman yang tersemai dalam kalangan pelajar sebenarnya mengukuhkan lagi aspek kesepaduan sosial ke arah perpaduan nasional. Seterusnya, sekolah wawasan. Penubuhan sekolah wawasan ini adalah untuk menggalakkan interaksi yang lebih rapat antara bangsa, iaitu antara etnik di Malaysia ini. Peranannya yang pertama, mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid-murid yang berbagai bangsa, berbagai latar belakang, berbagai budaya. Dan yang kedua, memupuk semangat integrasi antara murid daripada pelbagai aliran. Dan yang ketiga, menggalakkan interaksi hubungan yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan pelbagai aktiviti lain di sekolah. Seterusnya, pendidikan pra-universiti. Selepas menduduki sijil pelajaran
Malaysia iaitu SPM. Pelajar boleh membuat pilihan untuk melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi seperti matrikulasi, diploma tingkatan 6 dan juga politeknik. Matrikulasi diperkenalkan selepas kota kemasukan universiti awam berdasarkan kaum dimansuhkan. Sebanyak 70% daripada pelajar khusus kritikat seperti pergigian, perubatan, farmasi dan perundangan. Selepas ke peringkat pra-universiti, maka kita akan terangkan institusi pengajian tinggi IPT atau IPTS. IPT atau institusi pengajian tinggi terbagi kepada dua, institusi pengajian tinggi awam IPTA ataupun institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Pelajar di peringkat institusi pengajian tinggi, mereka adalah berlatar belakangkan pelbagai aliran seperti aliran kebangsaan dan aliran jenis kebangsaan serta juga agama. Kehidupan mereka yang bergelar mahasiswa adalah secara berkongsi sama ada asrama, dewan kuliah, perpustakaan, kantin dan di padang permainan sekalipun. Oleh itu, sistem pendidikan ini dilalui oleh mereka pada peringkat sekolah rendah dan menengah berakhir pada dalaman varsity. Cabaran dalam pendidikan dan bahasa. Cabarannya iaitu yang pertama, kepelbagaian sistem pendidikan mempunyai kaitan rapat dengan kesepaduan sosial negara ini, terutama dari segi penggunaan bahasa pengantar ke kurikulum. Dan yang kedua, isu sekolah vernacular dalam sistem pendidikan di Malaysia tidak pernah selesai dan kerap menjadi kontroversi sehingga ke hari ini. Kewujudan sekolah vernacular dikatakan tidak pernah menjejaskan perpaduan perkauman. Sejak dahulu lagi, kerajaan tidak pernah menafikan hak bukan Melayu untuk mendapatkan pendidikan dalam bahasa ibunda mereka. Komitmen kerajaan. Sistem pendidikan pada hari ini mesti memenuhi keperluan rakyat kerana sistem pendidikan pelbagai tidak membantu rakyat memahami gagasan. Namun terdapat sikap yang berbeza sikap dan persepsi pelajar Cina yang mendapat pendidikan sekolah Inggeris kurang identiti kecinaan dan lebih mudah bergaul dengan bangsa lain. Sekolah kebangsaan lebih banyak kelebihan termasuk pembangunan pendidikan, pendidik dan meningkatkan taraf pendidikan negara. Hal ini bermakna walaupun pelajar hanya terpisah buat seketika, namun mereka akan disatukan kembali ketika berada di sekolah menengah. Lebih ramai orang Melayu sudah boleh bertutur dalam bahasa Mandarin jika dibandingkan sebelum ini. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan satu bidang yang amat penting dalam membangunkan modal insan bagi menjamin kelestarian dan kejayaan sesebuah negara tersebut. Kesimpulannya, ternyata bahawa peranan pendidikan amat dominan dalam proses sosialisasi. Walau ejen sekolah diletakkan sebagai ejen kedua penting dalam sosialisasi politik, tetapi pengaruhnya memang tidak boleh dinafikan kerana perkaitannya yang amat rapat dengan keluarga yang berhak untuk menentukan proses persekolahan anak-anak mereka. Secara kesimpulannya, pembelajaran bahasa Melayu iaitu bahasa Malaysia tidaklah sukar jika mana mendapat penekanan berkaitan keadaan kaedah pengajaran, alat bantu pengajaran harus diberikan. Selain itu, warga etnik seharusnya iaitu berbilang
gaul penguasaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Ini bermaksud mereka bukan saja mempelajari bahasa Malaysia kerana mata pelajaran tersebut diwajibkan, tetapi mereka juga mestilah mempunyai minat untuk menguasai bahasa Malaysia kerana sedar relevannya berada di tanah Melayu dan sebagai rakyat Malaysia. Dengan ini kami menutup slide kami, kami dari pada kumpulan Negreto.